Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi pelajar-pelajar sekian, untuk hari ini kita melihat pendidikan ibadat Ni ada tulis ibadat bagi perkara bagi UPKK. Bahagian B iaitu ibadat syar'iyah Bahagian A iaitu akidah. Dia 100 markah. Jadi ibadat dan juga tauhid adalah satu. Jadi soalan seterusnya 31, meratakan air mutlak seluruh badan dengan niat tertentu. Pernyataan tersebut berkaitan dengan ini makna ni. Meratakan air ke seluruh badan, iaitu mandi harus pun sebenarnya semua mandi ni betul ni. Mandi harus betul, mandi wajib betul, wuduk tidaklah, istinja tidak. Meratakan air mutlak ke seluruh badan, iaitu mandi wajib. Ini sebab dia ini memang kena. Kalau harus tu ada juga yang tak kena. Okey, yang seterusnya, yang ke-32. Apakah hukum bercakap ketika azan? Okey, saya bagi dua jawapan. Kenapa ni? Saya tak ambil haram. Kerana saya lihat pada hadis ketika mana iaitu di Madinah, azan dilaungkan ketika itu hujan lebat. Dan kemudian sahabat Nabi iaitu Sayyidina Umar keluar. Dia pun berkata kepada muazzin, iaitu orang yang mengalaukan azan, tolong mengangkat dia tengah sebut hayya 'alas solah, marilah sembahyang. Dia kata tak payah sebut hayya 'alas solah, sebutlah sembahyang di rumah masing-masing. Kalau kita ingat semasa bermulanya COVID-19 dulu, dia sebut tu hayya 'alas solah kan. Kemudian yang akhir sekali dia kata sembahyanglah di rumah-rumah kamu. Disebut bahasa Melayu lah, tidak bersebut bahasa Arab. Jadi maknanya ditegur Bilal tu supaya menyebut semayanglah di rumah. Bercakap ketika azan, jadi saya letak di sini sama ada harus ataupun makruh. Ya, makruh, haram tidaklah. Kalau ada yang katakan siapa yang berkata semasa azan susah nak mengucap nanti, itu sebenarnya hadis palsu. Tidak betul lah. Tidak ada nas tu. Okey, makruh ya, harus pun ya sebenarnya. Jawapan yang paling tepat ni sebenarnya kalau berbual saja, iaitu makruh lah. 33. Pilih perkara yang tidak membatalkan solat fardu. Ini pun umum ni sebenarnya. Okey, jawapannya adalah jim, membaca Fatihah. Terbuka aurat batal. Beralih arah kiblat batal. Berhadas besar pun batal. Membaca Fatihah ketika rukuk pun batal sebenarnya, tapi di sini umum. Kita tengok sini yang paling tepat, iaitu membaca Fatihah. Yang ke-34, solat Jumaat dilakukan dalam waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, iaitu zuhur lah. Okey, ada orang sembahyang Jumaat waktu subuh? Tak ada. 35, yang berikut ialah syarat-syarat solat qasar kecuali, dengan perkataan ini kecuali jarak perjalanan melebihi 2 marhalah. Ini syarat. Solat dikasarkan 4 rakaat saja. Syarat qasar ni maknanya dipendekkan. 7 lah, jim, berimamkan orang yang solat sempurna, tamam sempurna, tak boleh. Kalau orang yang solat sempurna berimamkan orang yang solat qasar, boleh. Tapi dia tidak boleh berimamkan orang solat sempurna. Dal, berniat qasar ke dalam takbiratul ihram. Jadi jawapannya jim, iaitu kecuali. 36, solat sunat rawatib muakkad qabliyah, sebelum dilakukan. Jawapannya sebelum zuhur, selepas asar, selepas maghrib, selepas isyak. Okey, perkataannya qabliyah, sebelum. Di sini, yang sini zuhur ni sebelum memang adalah muakkad. Selepas asar hukumnya haram. Selepas maghrib jawapannya ba'diyah muakkad Dan selepas isyak pun ba'diyah muakkad. Okey. Seterusnya kita lihat pada soalan seterusnya. Yang ke-37. Solat sunat duha dilakukan ketika 1. Terbit fajar sadiq. Ini fajar sidik ni iaitu sebenarnya solat subuh. Ba, terbit matahari segalah tertinggal ni, pendek. Jim, gelincir matahari ni zuhur. Dal, terbenam matahari ni maghrib. Duha, terbit matahari segalah. Okey, 38. Antara yang berikut yang manakah bukan rukun qauli? Qauli ni sebutan, fi'li ni perbuatan, qalbi ni hati. Rukun terbagi 3 bahagian: qauli, fi'li, qalbi. Qauli bukan rukun qauli, bukan rukun bacaan. 1, membaca Fatihah
qauli lah. Membaca tahiyat akhir qauli. Jim ruku' serta tumakninah ini qauli, fi'li. Dal memberi salam itu menyebut assalamualaikum warahmatullahi. Itu pun qauli. Jawapannya adalah jim, perbuatan, ruku' serta tumakninah. 39 yang berikut ialah rukun solat jenazah kecuali satu, niat mendirikan solat jenazah rukun. Ba, membaca doa selepas takbir keempat. Jim, membaca surah Al-Fatihah selepas takbiratul ihram. Dal, memberi salam pertama. Ni rukun. Yang keempat itu doa itu adalah sunat, ya. Memula kita baca Fatihah selepas takbir pertama. Kedua, kita bersolawat kata Nabi. Ketiga, kita berdoa kepada si mati. Keempat, kita pun berdoa sekali lagi, tapi doa yang sunat. Ini adalah sunat, bukan rukun. Ini sebut sini rukun. Bilakah tarikh yang diharamkan berpuasa? 10 Muharram, 12 Rabiul Awal, 27 Rajab, 10 Zulhijjah. Ini kalau tahu apa hari bulan ni, apa benda ni. 10 Muharram ni apa ni? 10 Muharram ni tarikh iaitu Nabi Adam diturunkan ke bumi. Macam-macam lagi lah. Hari Ashura. Yang ke-12 Rabiul Awal, ini kelahiran Nabi Muhammad. 27 Rajab ini Isra' dan Mi'raj. 10 Zulhijjah hari raya puasa ke hari raya haji? Hari raya haji, 10, 11, 12, 13, 14 adalah hari raya haji, haram berpuasa. Okey, yang seterusnya. Lengkapkan 41 hingga 45. Okey, al-mayit lillahi ta'ala ala arba'a faradha. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbirat faradhal kifayah lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas ini mayat 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Jadi okey, kita sambung yang ini terakhir. Kemudian kita akan lihat pada subjektif kita akan lihat pada waktu lain lah, sebabnya persoalannya panjang. Okey, bahagian ni panjang, kita ambil yang sini dulu. Padankan perbezaan solat fardu dengan solat sunat. Ini 5 markah. Solat fardu, solat sunat. Wajib kata setiap orang Islam, fardu. Bebas sama ada untuk melakukan atau tidak, sunat. Tidak berdosa jika meninggalkannya, sunat. Berdosa jika meninggalkannya, fardu. Ibadat tambahan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sunat. Okey, itu jawapannya. Soalan 51 hingga 55, 5 markah. Tuliskan jawapan yang betul. Subuh lelaki, zuhur 2 masjid fardu ain. Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Hari Jumaat yang didahului dengan 2 khutbah dilakukan di masjid saja, masjid atau tempat tertentu. Hukum solat Jumaat adalah fardu ain ke atas setiap lelaki yang cukup syarat. Okey, ini kalau jawapan ini betul, semuanya 5 markah. Tandakan betul pada yang betul, pada yang salah, yang salah. 56. Solat subuh boleh jamak? Tak boleh jamak lah. Subuh nak jamak dengan apa? Tak ada benda kan. Kemudian waktu ni pun adalah panjang. Waktu pagi tu, maknanya boleh berjalan. 57. Orang yang berhadas tidak diwajibkan mandi. Hukumnya salah. Hukum orang berhadas wajib mandi. Salah. 58. Orang yang sakit wajib melakukan solat fardu. Ya, betul. Sakit macam mana pun kita kena solat fardu. Siapakah yang tak wajib solat fardu? Yang tak wajib ni orang perempuan yang haid, nifas. Itu saja. Bagi lelaki ada tambah 2, lupa dan juga tertidur. Jadi semuanya 4 lah. Haid, nifas, lupa, tertidur. Kalau tertidur tu iaitu dia tidak wajib. Tidur macam mana bangun? Kecuali dia kejut, dia bangun, barulah dia jadi wajib. Tertidur tu bukan maknanya ditidur-tidurkan. Tertidur ni maknanya dia terlelap, kemudian sudah habis waktu. Okey. Ataupun dia tertidur tu tak wajib, dibangun aja jadi wajib. Okey. Lupa, orang yang lupa dia pun tak wajib. Bila dia sedar, time itu adalah wajib. Okey, yang ke-59. Orang yang berpuasa makruh menggosok gigi sebelum gelincir matahari. Gelincir ni maknanya matahari kat tengah-tengah ni, matahari terbenam sini kan. Digelincir, sebelum gelincir ni kat sini, maknanya pagi ni. Orang yang berpuasa makruh menggosok gigi sebelum gelincir matahari, iaitu makruh gosok gigi waktu pagi. Hukumnya adalah salah.
Hukumnya adalah sunat lagi menggosok gigi sebelum gelincir matahari. Itu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat imam yang lain, menggosok gigi pada bulan puasa, pagi pun boleh, petang pun boleh, tengah hari pun boleh. Syaratnya sebelum berwuduk. Kerana ada hadis Nabi menggosok gigi setiap kali hendak mengambil wudu. Imam Syafi'i pula berpendapat lain, kerana menghilangkan bau berpuasa. Itu terpulanglah sesiapa yang kita nak pegang. Okey. Jadi sini jawapannya adalah salah. 60. Solat jenazah dilakukan seperti solat fardu. Salah. Solat jenazah ini adalah hanya niat dan takbir kemudian dan salam. Jadi pelajar-pelajar sekalian, kita akan bersambung pada ibadat ni, pada soalan-soalan subjektif. Okey. Sekejap lagi kita akan lihat pendidikan sirah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.